Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, sebelum ni kita telah mempelajari pada penggal yang pertama kita telah mempelajari akhlak tahun 2. Mula daripada bab adab makan dan minum, adab tidur, adab berkenderaan, adab di masjid. Jadi insya-Allah kita akan masuk kepada pelajaran yang bagi penggal yang kedua, iaitu adab belajar. Okey. Adab belajar. Jadi apa yang pelajar semua tahu berkenaan dengan adab belajar? Maknanya kita menjaga adab kita bila mana kita belajar. Okey, misalnya kalau kita belajar tentang matematik ataupun belajar tentang fiqh, belajar tentang tajwid, belajar tentang Al-Quran. Jadi kita ada adab bila kita belajar. Okey. Diceritakan kan seorang sahabat cikgu, dia berada di sekolah agama yang sekolah agama pondok yang mana mengajar tentang kitab-kitab fiqh, kitab-kitab akhlak, kitab-kitab jawi. Jadi bila dia belajar di pondok, jadi pembelajaran di pondok ditekankan untuk kita mempelajari satu pelajaran yang mana dia kena ada adab bila dia belajar. Itu kawan cikgu lah ketika dia berada di pondok. Okey, jadi kita kena mempelajari tentang adab belajar ini, dan ia juga masuk dalam buku teks akhlak tahun 2 bagi tahun 2021 ni lah. Okey, jadi bila kita belajar, contohnya kita belajar tentang fiqh, tentang pendidikan Islam. Bukan sahaja pendidikan Islam, juga belajar tentang bahasa Melayu ke matematik ke sains ke, kita kena ada adab bila kita belajar. Kita kena tahu adab kita lah bila kita belajar. Jadi adab ini ia perlu ditekankan bila kita belajar. Sebab apa? Nanti kita akan lihat apakah kelebihannya bila kita menjaga adab belajar ni. Okey. Berkenaan dengan adab belajar ni, nanti insya-Allah kita akan belajar berkenaan dengan doa sebelum belajar, doa selepas belajar, okey? Dan ada fadilat beradab ketika belajar dan akibat tidak beradab ketika belajar. Okey, belajar ni satu perkara yang cukup penting. Okey, belajar bukan sahaja awak kena jaga adab bila mana awak bersama guru, juga awak kena jaga adab bila awak belajar, bila mana awak belajar di kelas tuition ke, di pusat pengajian kelas tuition ke, ataupun di universiti, ataupun di college, ataupun di mana lagi? Belajar ketika bersama dengan kakak sebagai seorang guru, dan awak sebagai seorang adik dan juga seorang pelajar bagi kakak. Pasal awak kena ada adab dengan kakak awak itu, ataupun dengan abang awak itu, awak kena ada adab. Okey, ni pentingnya sekarang kita belajar tentang adab belajar, dan cikgu harap awak dapat fokus apa yang cikgu sampaikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, awak dapat faham apa yang cikgu ajar. Okey, ini bukan sahaja untuk masuk dalam peperiksaan saja, tapi kita juga dapat aplikasikan, kita dapat mengamalkan apa yang kita belajar tentang adab belajar ini dalam kehidupan seharian kita. Bukan saja untuk masuk exam je kita hafal semua ni, tapi kita juga dapat amalkan tentang adab belajar ini dalam kehidupan seharian kita. Okey, sehinggalah kita besar nanti di universiti, di college ataupun di sekolah menengah nanti. Okey, berkenaan dengan adab belajar, yang pertama kita akan mempelajari topik yang pertama, iaitu kita akan mempelajari adab-adab ketika belajar. Apakah adab-adab ketika kita belajar? Okey, cuba tengok dekat gambar yang kat bawah, dekat buku teks tu, muka surat 30 tu, ada seorang guru yang tengah mengajar di dalam kelas, dan ada pelajar-pelajar yang duduk dengan tertib, dengar apa yang guru sampaikan. Mereka ada adab bila mereka belajar.
dalam kelas. Jadi guru mengajar dan pelajar memberikan fokus yang baik. Okey. Adab-adab ketika belajar yang pertama, membaca doa sebelum belajar. Kita membaca doa sebelum belajar. Okey. Ini adalah adab sebelum, ada adab ketika belajar, membaca doa sebelum belajar. Okey. Nanti insya-Allah kita akan bacalah sama-sama doa sebelum belajar itu apa, dan cikgu harap semua pelajar dapat catat tentang doa sebelum belajar ni dan lekatkan di hadapan meja belajar awak di rumah, ataupun awak lekatkan doa belajar tu di pencil board awak supaya awak ingat ini adalah doa sebelum belajar. Okey. Jadi membaca doa sebelum belajar, jadi awak kena ingat. Okey. Nanti insya-Allah kita akan baca doa sebelum belajar, jadi awak kena ingat. Okey. Sekiranya awak susah nak ingat, awak tulis doa sebelum belajar ini dan awak lekatkan dia di hadapan meja study awak dekat rumah, ataupun awak lekatkan dia di pencil case awak yang besi tu, awak lekatkan kat dalam tu. Okey. Ataupun awak lekatkan di dalam buku nota kecil. Okey. Seterusnya, memberi tumpuan ketika guru mengajar. Memberikan tumpuan yang cukup bagus bila mana guru mengajar. Bila mana guru mengajar, tidak boleh bergurau, tidak boleh bercakap, tidak boleh bermain-main. Maknanya kena memberikan tumpuan yang begitu bagus ketika guru mengajar. Okey, kerana apa topik yang guru ajar itu adalah topik yang cukup penting, dan awak perlu memberikan tumpuan yang jelas, yang bagus, yang fokus masa guru mengajar. Okey, yang kedua itu memberi tumpuan ketika guru mengajar. Okey, yang ketiga, tidak berbual ketika guru mengajar. Tidak dibenarkan sama sekali bercakap atau berbual semasa guru mengajar. Contohnya, seorang guru tu, guru matematik sedang mengajar awak tentang tambah dan tolak. Awak dengan kawan awak duduk suk kat belakang tu. Awak dak main-main. Okey? Awak dak main-main dengan apa yang guru sampaikan, tapi awak main-main. Jadi itu adalah sikap yang tidak baguslah. Bila mana awak berbual-bual, bercakap-cakap dengan kawan awak, terutamanya pelajar yang di belakang kelas tu, memang banyak sangat topik yang nak cerita tu. Bila dah masuk awal persekolahan, banyak cerita yang nak cerita. Lepas tu yang kat depan ni fokus, tapi bila yang kat depan ni fokus, dia mengantuk. Jadi awak kenalah boleh nak minta izin dengan cikgu. Ada setengah guru dia bagi izin je, kalau cikgu saya nak makan coklat sikit sebab saya rasa mengantuk. Boleh je kalau cikgu tu bagi izin, tapi bukannya awak nak makan sebab awak lapar kan. Tapi bila awak, maknanya ada setengah pelajar tu, cikgu saya nak pergi ke tandas sekejap nak basuh muka sebab mengantuk sangat dalam kelas ni, sebab nak bagi fokus dengan betul-betul ni masa guru mengajar ni. Jadi awak boleh minta izin macam tu. Maknanya awak boleh maknanya awak boleh beritahu cikgu, saya nak keluar sekejap, saya nak pergi tandas nak basuh muka. So cikgu ataupun guru tengah mengajar, ketua kelas, sebagai seorang ketua kelas yang berwibawa, dia akan cakap, cikgu, pelajar yang di belakang tu dia bercakap, cikgu, saya nak catat apa yang cikgu sampaikan. Lepas tu maknanya kita sebagai ketua kelas pun akan memainkan peranan supaya memberi amaran kepada pelajar itu supaya diam. Jangan bercakap semasa guru tengah mengajar. Okey, tidak berbual ketika guru mengajar, jangan bercakap ketika guru mengajar. Jangan berbual. Contohnya awak baru masuk sekolah ni, lepas habis PDPR dekat rumah, lepas tu awak bercakap dengan kawan awak. Bercakap, saya kan masa PDPR tu kan waktu hari Minggu saya pergi ke jalan-jalan dekat Kuala Kangsar. Lepas tu awak pun dalam kelas tu, cikgu masa tengah mengajar, awak bercakap-cakap dengan kawan awak kat belakang. Ada adab tak dengan seorang guru? Ada adab tak dengan seorang guru? Sudah tentu tidak ada adab. Bila awak bila mana cikgu mengajar, awak bercakap, sudah tentu awak tidak ada adab dengan seorang guru. Adab belajar pun awak takkan ada. Jadi macam mana nak dapat keberkatan di situ? Kena carilah. Awak dah belajar benda ni, bukan saja awak nak jawab exam, tapi awak kena amalkan dalam kehidupan seharian awak. Okey. Seterusnya, taat dan patuh arahan guru. Adab-adab ketika belajar
patuh dan taat kepada seorang guru. Misalnya seorang guru itu kata awak perlu menyiapkan kerja rumah awak daripada muka surat sekian dan sekian di halaman sekian-sekian supaya awak dapat faham apa yang dia ajar. Jadi cikgu harap awak dapat menyiapkan beberapa kerja rumah awak dalam buku latihan daripada muka surat sekian-sekian. Nanti cikgu akan catatlah muka surat apa yang awak kena habiskan. Okey? Okey, duduk dengan sopan. Bila mana adab-adab ketika belajar ni, awak kena duduk dengan sopan. Awak kena duduk dengan sopan santun. Okey, meminta izin guru sekiranya ada keperluan untuk keluar kelas. Perlu pentingnya awak meminta izin daripada seorang guru itu sekiranya awak nak keluar daripada kelas awak. Okey. Okey? Okey. Okey, meminta izin guru sekiranya ada keperluan untuk keluar ke kelas. Duduk dengan sopan. Okey, duduk dengan sopan dalam kelas ni maknanya awak kena duduk dengan kaki di bawah, bukannya kaki di atas kerusi ataupun kaki di atas meja. Itu tidak boleh dan tidak dibenarkan. Maknanya awak kena ada adab lah semasa awak dengan guru awak, adab belajar awak. Okey. Seterusnya, doa sebelum belajar. Okey, mari kita sama-sama kita baca dan kita ingat, kita hafal doa sebelum belajar ini. Okey. Apakah doa sebelum belajar itu? Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi waftahni bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qalbi kama nawwarta asy-syamsa wal qamar wa sahhil li abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Okey. Jadi boleh sebut sama-sama dengan cikgu. Okey, sama-sama kita sebut. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijni min dhulumat al-wahmi wa akrimni bi nuril fahmi waftahni bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qalbi kama nawwarta asy-syams wal qamar wa sahhil li abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Okey, jadi catat doa sebelum belajar ini dan lekatkan doa ini di meja study awak di rumah ataupun di sekolah. Ataupun lekatkan di pencil board awak yang besi tu kan, dia ada macam dua tu kan. Okey, letakkan kat situ. Dan awak dapat bacalah doa sebelum belajar sebelum awak mula ke kelas. Okey, faham? Okey, faham. Okey, dan apakah erti doa sebelum belajar ini? Jadi kita lihat apakah erti doa sebelum belajar ini. Ertinya, wahai Tuhanku, tambahkan ilmuku dan luaskanlah kefahamanku. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah bagiku akan urusanku dan lepaskanlah lepaskanlah kebekuan lidahku supaya mereka faham akan perkataanku. Ya Allah, keluarkanlah daku dari kegelapan ragu dan muliakan daku dengan cahaya kefahaman dan bukakan daku dengan pengetahuan ilmu dan terangkanlah hatiku sebagaimana engkau menerangkan matahari dan bulan. Dan mudahkan bagiku pintu-pintu kurniaanmu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih.
Okey. Boleh baca doa ini, doa dalam bahasa Arab itu, dan boleh hafal juga ertinya. Okey. Okey, apakah doa selepas belajar itu? Okey, jom kita lihat doa selepas belajar. Okey, sama-sama kita hafal, sama-sama kita ingat, dan kita sekiranya awak tak dapat nak hafal dengan baik, awak tulis doa selepas belajar ini. Selepas berakhirnya awak tonton video cikgu dan lekatkan di hadapan meja study awak, ataupun awak lekatkan di pencil box, tapi pastikan ada adab bila kita dengan Al-Quran dan juga doa ini. Okey, doa selepas belajar iaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya fattahu ya alim iftah li qalbi futuhal arifin Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fartudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Okey. Maknanya doa selepas belajar ini, okey, boleh ingat tak? Boleh tahu tak? Okey, kita baca lagi sekali, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya fattahu ya alim iftah li qalbi futuhal arifin Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fartudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Okey, maksudnya, ertinya doa yang kita baca itu doa selepas belajar ini iaitu, artinya, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pensongkan hati kami sesudah Engkau kurniakan. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pensongkan hati kami sesudah Engkau kurniakan kepada kami petunjuk. Anugerahkanlah kepada kami rahmat, kerana bahawa sesungguhnya Engkau Maha Pengunia. Wahai Tuhan yang Maha Pembuka dan Maha Mengetahui, bukakanlah hatiku seperti orang-orang yang arifin. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku mempertaruhkan kepada Engkau apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Kembalikanlah ia ilmu kepadaku ketika aku berhajat kepadanya, dan janganlah Engkau lupakan aku akannya ilmu, wahai pentadbir sekalian alam. Okey, subhanallahil azim. Cukup cantik kan apa yang diterjemahkan. Okey. Okey. Jadi apakah fadilat beradab ketika belajar? Kelebihan bila mana kita menjaga adab ketika belajar. Bila seseorang pelajar itu dia menjaga adabnya ketika dia belajar, maka dia akan dapat mudah ingat dan faham pengajaran guru. Dia ada adab. Cikgu dia tidak dia bila dia nak keluar kelas, dia minta izin dengan cikgu. Okey, dan dia dengar cakap cikgu suruh siapkan kerja rumah sekian, dia dengar. Dan juga dia dapat fahami apa yang cikgu ajarkan. Okey, maknanya dia tidak bergurau dalam kelas. Itu maknanya dia akan mudah ingat dan faham pengajaran guru. Yang kedua, membentuk peribadi dan akhlak yang mulia. Membentuk akhlak dan peribadi yang mulia bila mana dia ada adab ketika belajar. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, mendapat keberkatan ilmu daripada guru. Guru memberkati ilmunya, mendapat keberkatan ilmu daripada seorang guru. Memperoleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Dan ilmu yang dipelajari diberkati Allah. Dan ilmu yang dipelajarinya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, ilmu yang dipelajarinya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi, bila mana cikgu sampaikan ilmu kepada awak, awak dapat faham, awak dapat ingat. Ilmu yang diberkati adalah ilmu yang dapat ingat sampai ke awak hari tua. Okey. Jadi maknanya contohnya cikgu ajar satu ilmu, beradab dengan guru. Jadi sampai ke tua awak ingat
jasa seorang guru sampai ke hari tua. Dan awak doakan seorang guru itu dengan doa yang baik. Contohnya, ya Allah, panjangkanlah usia guruku, rahmatilah guruku, permudahkanlah urusannya, dan teruskanlah dia berjaya di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Okey, itulah akhlak yang cukup bagus bagi seorang pelajar. Okey. Okey. Akibat tidak beradab ketika belajar. Apakah akibat sekiranya kita tidak menjaga adab ketika belajar? Contohnya dalam kelas, makan-makan, minum-minum, masa cikgu tengah mengajar dengan tak minta izinnya. Okey, yang kedua, bergurau-gurau senda, bercakap-cakap dalam kelas masa cikgu tengah mengajar. Lepas tu tidak menyiapkan kerja rumah pula. Jadi apakah akibatnya? Akibat tidak beradab ketika belajar ini. Yang pertama, tidak disukai oleh kawan-kawan. Kawan-kawan pun tak suka dia. Kawan-kawan pun rasa, tak payahlah kawan dengan dia. Dia masa cikgu tengah mengajar, bising. Jadi kita nak belajar pun susah. Jadi kawan tak suka dengan dia. Dan tidak disenangi guru. Guru pun rasa macam tidak enak dengan dia. Okey, susah untuk memahami pelajaran dan susah untuk dia memahami satu topik pembelajaran kerana tidak ada adab ketika belajar. Cikgu tengah mengajar, dia bising-bising kat belakang. Cikgu tengah mengajar, dia bergurau-gurau. Maknanya susah untuk memahami pembelajaran yang cikgu sampaikan dalam kelas. Dan ilmu tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang dia dapat itu tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, aktiviti. Tengok aktiviti dalam muka surat 34. Murid dalam kumpulan berbincang adab-adab ketika belajar. Jadi apakah adab ketika belajar? Jangan bercakap atau bergurau semasa guru mengajar. Duduk dengan sopan. Okey. Bersoal jawab berkaitan fadilat beradab dan akibat tidak beradab ketika belajar. Okey. Maknanya dalam kumpulan awak, contohnya awak Faiz Aiman dengan Lisa bersoal jawab. Apakah fadilat? Apakah kelebihannya sekiranya kita beradab ketika belajar? Apakah fadilat atau kelebihan sekiranya kita beradab ketika belajar? Yang pertama, ilmu kita dapat itu diberkati. Okey, itu yang pertama daripada Faiz Aiman misalnya. Lepas tu Lisa berkata, apakah akibat kalau kita tidak beradab ketika belajar? Jadi akibat kalau kita tidak beradab ketika kita belajar adalah kita susah nak memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Okey, jadi cikgu minta murid untuk menghafal doa sebelum dan selepas belajar. Okey, kita tidak akan mendapat ilmu jika tiada ulama di muka bumi ini. Okey, siapakah itu ulama? Ulama adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang tahu agama, tahu hukum hakam, tahu tentang sahnya ataupun batalnya solat seseorang itu. Tentang hadis Nabi SAW, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Okey. Jadi Imam Syafi'i berkata, man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Sesiapa menghendaki dunia, dia perlu ada ilmu. Sesiapa menghendaki akhirat, dia perlu ada ilmu. Sesiapa menghendaki kedua-duanya, dia juga perlu ada ilmu. Jadi marilah sama-sama kita menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, sebelum kita berakhir kelas, marilah kita jawab dulu soalan di sini, okey? Okey. Lengkapkan fadilat beradab ketika belajar. Membentuk peribadi dan akhlak yang mulia. Okey. Memperoleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey. Ilmu yang dipelajari diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mudah ingat dan faham pengajaran guru dan seterusnya, mendapat keberkatan ilmu daripada seorang guru. Okey, dapat jawab semua.
Okey. Okey. InsyaAllah sampai di situ. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.